mendapatkan vaksin. Ingatkan saudara mara dan juga rakan-rakan untuk turut serta. Pastikan kita hadir pada waktu yang telah ditetapkan untuk dos pertama dan juga dos kedua. Kerana apabila diri kita dilindungi, kita juga dapat melindungi yang lain, utamanya orang yang disayangi. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Bersama-sama saya Ziana Nasir menerusi program Grad TVET ketika ini. Kita nak bincangkan tajuk Cipta Kejayaan bersama TVET Mara. Dan bersama-sama kita hari ini ialah Puan Syalahiyah binti Mat Suud, pensyarah kanan program Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal Lukisan Reka Bentuk daripada IKM Besut Terengganu. Dan turut bersama-sama kita juga pada hari ini ialah Datuk Hafizuddin Hamidi yang merupakan pengarah urusan NAR Blue Steel Sdn Bhd dan NAR Niaga Resources Sdn Bhd Kota Baru Kelantan yang merupakan alumni IKM Besut Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh berkongsi tentang Cipta Kejayaan bersama TVET Mara, mungkinlah di sini kita mulakan dengan Puan Syalahiyah terlebih dahulu. Bila kita cakap tentang pendidikan TVET, sejauh mana sebenarnya ia boleh memberi impak kepada pembinaan kerjayaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada Bernama Radio di atas ruang dan peluang ini. Sebelum itu ataupun saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang baru saja mendapat keputusan SPM dan kepada mereka-mereka yang bukan kita kata tidak berjaya tapi belum berjaya. Maka ini adalah ruang dan peluang untuk membina kerjaya dengan menyertai TVET Mara. Jadi bila kita memperkatakan tentang impak kepada pembinaan kerjaya, seperti yang kita semua sedia maklum, melalui RMK ke-11, kita ada menjalan ataupun negara ada mengeluarkan dasar negara untuk menyediakan modal insan bagi memenuhi kemahiran mengikut keperluan industri. Maka tepatlah saya rasa dengan adanya pendidikan TVET, maka lahirlah insan-insan yang berkemahiran yang boleh memenuhi kerjaya yang diperlukan oleh negara kita, terutamanya pada masa itu kita target 2020, sekarang dah 2021. Dalam keadaan pandemik pula, keperluan pada tenaga mahir dalam negara amat diperlukan. Jadi dengan secara tidak langsung impak ataupun pembinaan kerjaya bagi bekas pelajar IKM dalam TVET itu sendiri sudah memenuhi impak di musim pandemik, iaitu kemahiran dalam negara sendiri. Baik, sebelum kita dengarkan perkongsian Datuk mengenai kejayaan membina perniagaan dengan TVET, boleh Datuk kongsikan bagaimana boleh memilih IKM Besut untuk sambung pengajian selepas SPM? Macam mana kisahnya bermula? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih kepada saudari yang penyampai radio dan juga radio bernama Amnya. Serta tidak lupa juga kepada pihak Mara yang sudi menjemput saya dalam program Grad TVET pada petang ini. Puan penyampai boleh panggil saya Dino je pun tak apa, sebab tu nama gelaran saya. Okey. Okey, secara ringkasnya selepas menerima keputusan SPM pada tahun 2002, saya telah mendapat tawaran daripada IPTS, Politeknik, College dan juga IKM Besut. Tapi saya membuat keputusan untuk memilih IKM Besut sebagai pilihan utama saya kerana pada masa tu saya dengar desas-desus yang mengatakan ramai bekas pelajar IKM mendapat tempat di hati para pemilik syarikat di luar sana lah. Latar belakang keluarga saya daripada guru, daripada datuk, ayah saya, mak saudara apa semua guru. Jadi saya nak memecah tradisi tu daripada latar belakang guru kepada usahawan. Okey. Pada masa tu saya amat yakinlah IKM Besut sebagai institusi yang boleh membantu merealisasikan impian dan cita-cita saya untuk mempunyai syarikat sendiri. Okey. Di IKM Besut juga selain pada subjek basic dan teknikal, kami juga wajib ambil subjek keusahawanan.
Jadi pelajar IKM Besut akan diajar asas keusahawanan dan juga selok-belok bidang perniagaan. Mungkin rezeki saya pada masa tu tahun 2003-2005 saya dianugerahkan sebagai pelajar terbaik di IKM Besut lah. Oh, okey. Saya pun tidak sangka sebab saya ni dalam kategori pelajar yang nakal dan cukup memeningkan kepala pensyarah saya itu Puan Hasnah Hamad. Itu secara ringkas lah. Oh, ingat lagi Ingat. Itu pensyarah saya ingat. Dia cukup sakit kepala dengan saya. Masih ada di sini. Masih ada ya, Puan? Puan Syarifah pun tahu. Baik, sedikit lagi. Saya nak panggil Datuk Dino lah. Ya. Selepas pengajian, adakah terus bina perniagaan ataupun bagaimana? Okey, semasa praktikal ataupun LI, saya LI di salah sebuah firm arkitek di Kota Baru, yang mana firm arkitek juga dimiliki oleh bekas pelajar IKM Besut. Okey, ni lagilah menguatkan semangat saya untuk memiliki syarikat sendiri seperti mana impian saya lah. Sebab saya tengok bekas student IKM Besut ada firm arkitek sendiri. Okey, selepas tamat LI, saya ditawarkan bekerja di syarikat firm arkitek tu sebagai pelukis plan. Okey, saya bekerja di syarikat tersebut beberapa bulan dan saya mendapat tawaran kerja sebagai designer roof trusses di salah sebuah kilang pembuatan sistem kekuda bumbung besi di Pekalan Cepa, mana di Kota Baru jugalah. Dan saya terima tawaran tersebut kerana saya ingin improve hal-hal berkaitan bumbung. Sebab masa saya bekerja dekat arkitek tu, saya fail bab bumbung sebenarnya. Saya lemah bab bumbung masa tu. Okay, jadi saya mencabar diri saya untuk terima jawatan tersebut lah. Daripada designer, saya dinaikkan masa di kilang tu, daripada designer saya dinaikkan pangkat jadi technical executive. Sekitar tahun 2008 saya telah dinaikkan pangkat sekali lagi sebagai pengarah operasi, di mana seluruh operasi kilang tersebut di bawah tanggungjawab saya sepenuhnya lah. Ya. Okey, daripada pengeluaran produk sampailah kepada pemasangan di tapak projek. Secara ringkasnya, pada tahun 2009 saya telah menubuhkan syarikat pertama saya, NAR Niaga Resources, yang mana syarikat tersebut adalah permulaan untuk saya melangkah sebagai seorang usahawan. NAR jugalah syarikat yang menawarkan perkhidmatan mereka bentuk membekal dan memasang sistem kekuda bumbung besi ataupun roof trusses untuk seluruh semenanjung Malaysia. Dalam masa sama saya masih lagi berkhidmat di kilang tersebut sebagai operation director. Tapi sekitar 2013, mana saya lapping lah, dua kilang lah, saya handle dua company. Sekitar 2013 saya telah meletak jawatan di kilang tersebut dan menumpukan sepenuh masa untuk NAR Niaga lah. Sehingga kini NAR Niaga telah berada dalam industri lebih kurang 12 tahun. Wow. Itu secara ringkas lah. Yau, hebat alumni IKM Besut ni, Puan Syalahiah. Kalau saya boleh kongsikan respon ataupun yang memberi komen di Facebook Live ketika ini ya. Muhammad Nawawi kata terbaik TVET Mara, jom masuk ke KTM MJII IKM. Kata Siti Hajar terbaik, Rahayu pun kata terbaik. Siapa lagi? Irfan Muhammad kata terbaik, Datuk contoh terbaik graduan bidang kemahiran yang berani buka kilang dan mempunyai produk sendiri. Kami sama-sama bangga katanya. Saya pun tumpah bangga jugalah kan. Okey, baik. Puan Syalahiah. Kita nak tahu sekarang ni, apakah skop kemahiran latihan yang ditawarkan di dalam lukisan mekanikal yang ditawarkan ketika pelajar-pelajar ni mengikuti pengajian di IKM Besut? Kalau kita tengok pada tajuk program itu sendiri, lukisan mekanikal, dia sebenarnya lukisan yang secara keseluruhannya adalah general. Dia bukan fokus pada mekanikal saja. Kalau kita tengok pada apa yang Datuk Dino kata tadi, dia pergi LI pun dengan syarikat yang berkaitan dengan seni bina. Dia belajar multi-discipline. So, untuk lukisan mekanikal ini sendiri, untuk makluman bernama TV, kita ada 6 pusat yang menawarkan lukisan mekanikal seluruh Malaysia. Dan Besut salah satu daripadanya lah. Dan untuk asas kepada lukisan mekanikal ini sendiri, memang kita mengajar semua yang berasaskan lukisan. Lukisan mekanikal, lukisan seni bina, lukisan tapak, struktur, M&E. So semuanya berasaskan lukisan lah. Dan pada awalnya kita fokus kepada lukisan secara manual. Tapi sekarang dengan peredaran masa, peredaran zaman, semuanya kita tukar kepada penggunaan software. Jadi pelajar-pelajar kita fokuskan keutamaan AutoCAD.
Kalau kata untuk lukisan, mana-mana industri, tidak kira mechanical, electrical, seni bina, structure apa semua, dia persoalan pertama boleh handle AutoCAD ataupun tidak. So itu adalah pengajaran utama yang kita terapkan untuk mechanical dari semester 1 sehinggalah ke semester 3. Itu untuk CJ. Kalau untuk diploma, diorang akan bertemu dengan lukisan sehingga ke semester 5. Jadi di bawah tajuk lukisan mekanikal itu sendiri, seperti yang saya beritahu tadi, kita ada terapkan lukisan seni bina juga, lukisan pelan, lukisan tambah, M&E, civil structure, dan kebelakangan ini memandangkan industri minyak dan gas nampak meluas keperluannya. So kita tambah baik silibus kita dengan merujuk kepada keperluan industri. Kita tambah silibus kita dengan satu lagi lukisan tambahan, iaitu oil and gas, lukisan asas oil and gas. Jadi untuk skop pembelajaran dan pengajaran, selain daripada lukisan secara penggunaan software, benda ni juga kita bukan sekadar amali, tapi kita juga terapkan dalam keadaan teori. Untuk pecahan, kita bahagikan 60 amali dan 40 teori. Kenapa kita perlukan ada teori? Sebab diorang perlu ada what is called soft skill juga untuk explain apa yang dia lukis, untuk bercerita dengan clients, untuk bercerita dengan majikan. So itu juga kita terapkan sebagai salah satu elemen dalam kemahiran insaniah. Soft skill, how to spoke, macam mana nak bercakap dengan klien, macam mana nak handle klien, macam mana nak handle projek. So kita terapkan juga itu, dan dalam masa yang sama macam Datuk Dino kata, dia ambil sepenuhnya subjek usahawan. So seperti yang kita tahu, pada asalnya MARA memang untuk melahirkan usahawan, tapi dengan mengikuti perkembangan semasa, kita terapkan juga TVET. So TVET mana keusahawanan juga diterapkan dalam TVET. Bukan sekadar jadi pelajar yang boleh menyambung pelajaran, tetapi pelajar yang mungkin boleh membina kerjaya sendiri melalui usahawan. Terbuktilah dengan adanya Datuk Dino dekat situ. Jadi di situ peluang. Kalau kita tengok Datuk Dino, dia kata dia salah seorang pelajar nakal, tapi towards the end, dengan soft skill yang diterima, dengan kemahiran insaniah yang diterapkan, kita nampak macam mana dia boleh handle projek besar. So itu yang kita nak. Itu yang kita lahirkan daripada graduan lepasan IKM besut utamanya lah. Nakal tak bererti tak boleh berjaya ya, Puan? Betul. Kadang-kadang yang nakal itu sebenarnya ada dia punya talent di sebalik yang kita perlu gali lagi. Ya, gali dan gali. Kita nak tahu sekarang ni Puan, dari segi kelebihan program lukisan mekanikal, apa hala tuju selepas mereka yang mengikuti pengajian ini tamat pengajian? Untuk makluman saya juga alumni. Okay. Saya juga alumni lukisan. Pada asalnya saya sekadar mendapat CJ kemahiran. Tetapi seperti yang kita tahu, mengikut peredaran semasa TVET itu sendiri, selain daripada CJ kemahiran, kita juga memberikan CJ SKM, CJ Kemahiran Malaysia, yang dianugerahkan oleh JPK. Untuk CJ kita hadirkan SKM tahap 3. Dan untuk diploma kita anugerah SKM tahap 5. Di sini saya nak tambah teruslah untuk makluman semua, lukisan mekanikal ini di peringkat CJ mereka akan duduk selama 2 tahun termasuk LI. Dengan lepasan CJ kemahiran dan SKM 3, diorang boleh terus sambung ke IKM Kuala Lumpur, masuk terus ke semester 4. Semester 5 dan semester 6. Ini setahun setengah saja diorang sambung untuk diploma. Dan dalam masa yang sama SKM tahap 5. Dan di sana juga diorang akan dapat added value lah. Mana added value dekat sini more kepada CJ tambahan yang berkaitan dengan software. So dekat diploma kita tambah lagi kemahiran berkaitan dengan software berkaitan dengan oil and gas, software berkaitan dengan civil structure, software berkaitan dengan seni bina. So diorang akan dapat added value in terms of certificate for software lah. So itu antara kelebihan-kelebihan yang diorang boleh dapat jika sekiranya mengikuti program lukisan mekanikal. Tak kira di antara pusat-pusat lain lah. Maknanya laluan untuk sambung pengajian diploma di mana-mana IPTS tu memang senang lah, Puan ya? InsyaAllah. Setakat ini masih, sebab kita dah buat mapping. Kita ada buat mapping antara MARA dengan IPTS, MARA dengan MTON. InsyaAllah ruang-peluang untuk belajar itu ada terbuka. Jadi saya cakap tadi, pelajar SPM ni bukan tak berjaya tapi belum berjaya. Tak bertemu dengan laluan yang sepatutnya lagi lah. Betul. Baik Datuk Dino, bagaimana IKM Besut dan MARA bantu Datuk untuk jadi seorang usahawan berjaya seperti hari ini?
Okey, saudari penyampai radio ya. Pertamanya, saya rasa saya masih tidak layaklah digelar usahawan yang berjaya. Kerana saya masih banyak lagi benda yang perlu dibelajar. Dan sekarang pun saya masih belajar dalam perniagaan. Jauh lagi lah dengan kejayaan tu, saudari penyampai radio ya. Jauh lagi ya. Okey, Saya nampak macam dah jauh sangat dah tu. Dah tinggi sangat tu. Dah jauh lagi. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, di IKM Besut kami diwajibkan untuk subjek keusahawanan. Saya masih ingat lagi pensyarah keusahawanan saya pada masa tu, Encik Niji Hussein ya. Nakal-nakal saya pun saya ingat lagi nama lecturer saya. Okey, beliau banyak mengajar saya mengenai asas perniagaan yang mana sehingga saat ini saya masih menggunakan ilmu pengurusan syarikat dan juga pengurusan keuangan yang diajar di IKM Besut dan diterapkan di dalam pengurusan syarikat saya lah. Okey, selepas tamat pengajian, sebelum diterapkan selepas tamat pengajian, sebelum saya ke latihan industri, pihak IKM Besut telah menghantar saya ataupun batch saya menghadiri kursus asas perniagaan yang dianjurkan di bawah program MARA selama beberapa hari. Di situ juga banyak ilmu yang saya perolehi yang amat berguna di dalam perniagaan saya. Sehingga kini saya masih lagi berhubung rapat dengan beberapa orang pegawai MARA untuk bertanyakan pendapat mereka berkenaan dengan perniagaan saya. Saya juga salah seorang penceramah jemputan bagi kursus sistem kekuda bumbung besi ataupun lightweight steel roof truss system yang dianjurkan oleh pihak MARA. Kalau itulah jadi Datuk kata. Kita masih berhubung lah. Ya, maknanya walaupun dah habis, dah ada kerjaya sendiri, dah ada perniagaan sendiri, masih lagi berhubung ya. Datuk kata masih jauh lagi daripada berjaya, tapi saya tengok tu memang dah lebih berjaya dah. Jadikan juga sebagai orang kata ikon lah, idola bagi mungkin adik-adik yang masih lagi belajar itu sendiri ya. Dalam masa yang sama, Puan Salahiyah, perkara yang paling penting kepada ibu bapa ataupun pelajar tu sendiri, bila mereka ni tamat pengajian, lepas tu apa yang mereka boleh bayangkan perjalanan mereka, sebab kadang-kadang ni kita tak membayangkan, tak tahu mana hala tuju kita tahu habis belajar habislah macam tu, tak nampak jalannya. Betul. Betul, kita tak nafikan yang itu sebenarnya. Kadang-kadang ibu bapa itu sendiri menunjukkan bahawa bila anak-anak mereka gagal SPM, maka habislah hala tuju itu. Jadi kalau mereka mengikuti promosi-promosi yang kita jalankan apa semua, kita tawarkan pelbagai inisiatif selepasnya. Jadi untuk membuka minda anak-anak, ibu bapa itu terlebih dulu perlu tahu apa yang ditawarkan, apa kelebihan yang mereka dapat dan sebagainya. Macam saya kata tadi, setelah tamat, bukan sekadar kita dapat CJ kemahiran, kita juga dapat CJ yang diiktiraf oleh MQA. Yang mana bila kita kata CJ yang diiktiraf oleh MQA, para pelajar ini boleh sambung pelajaran ke IPTA, boleh sambung pelajaran ke IPTS. Dan dalam masa yang sama juga kita menawarkan ataupun kita menganugerahkan CJ SKM tahap 3 untuk CJ dan SKM tahap 5 untuk diploma, yang mana industri sangat memerlukan SKM ini sekarang. Kalau ada SPM dan setara ataupun SKM tahap 3 dan setara. Jadi kalau kita tengok pada keperluan industri, ibu bapa perlu tahu betapa pentingnya kemahiran sekarang untuk memenuhi keperluan industri. Jadi itu yang kita dapat tawarkan antaranya, selain daripada yang di sebaliknya lah, maksudnya kalau itu untuk lukisan, dia akan dapat sedikit dari segi penggunaan software dan sebagainya. Dan yang penting memang kalau kita nampak ada pengaduan CJ yang di endorse oleh MQA, yang disahkan oleh MQA, itu adalah satu bonus lah untuk mereka meneruskan kerjaya di bidang yang diceburi lah. Dan industri sekarang juga saya rasa sangat mengenali lah alumni yang dikeluarkan oleh IKM, oleh MGRI, oleh PTM, sebab kebanyakan mereka yang menceburi bidang berkaitan, insyaAllah mereka ada kemahiran yang diperlukan oleh industri. Sebab apa? Sebab terapkan kemahiran mengikut keperluan industri. Dari segi silibusnya, dari segi kemudahan ataupun facilities di bengkel-bengkel, semuanya up to date lah orang kata. Walaupun tidak secepat industri, tapi kita masih boleh follow. So kita boleh melahirkan pelajar-pelajar yang memenuhi kehendak industri merujuk pada dasar negara, insyaAllah. Dan dalam masa yang sama juga bila kita kata sambung pelajaran ke IPTA, IPTS, ruang peluang untuk belajar ke luar negara juga ada terbuka. So setengah program bukan, mungkin lukisan termasuk di bawah kategori program mekanikal,
ada juga pelajar kita yang masih berada di luar negara yang sedang mengikuti pelajaran, tak boleh balik sebab pandemik dan sebagainya. Dan ada yang mungkin akan dihantar selepas selesai pandemik, insyaAllah. Antaranya ada yang di UK, ada di Australia, di New Zealand. Dan untuk makluman juga, saya adalah alumni yang berada di UK satu masa dahulu. Wow. Okey. Dah terbukti. Jadi sebenarnya terbukti. Ya. Bukan sekadar kalau macam Datuk Dino dari segi kerjaya dan usahawan. Dari segi akademik, insyaAllah saya boleh berkongsi pengalaman sebagai alumni IKM lah. IKM pun saya pergi ke KTM, jadi insyaAllah. So pada ibu bapa, tiada apa yang perlu dibimbang kalau dikatakan anak-anak masuk IKM ke KTM. Mungkin satu masa dahulu bila kata anak bagaimana, malu nak sebut belajar di IKM sebabnya kemahiran. Tetapi dengan dunia sekarang, kita patut bangga mengatakan anak kita belajar di IKM, anak kita belajar di KTM. Program yang memenuhi kehendak industri. Ya, berbanggalah. Industri di negara kita. Tak rugi sebenarnya masuk TVET MARA ni, IKM dan sebagainya. Baik, ruangan ni Datuk Dino, kepada pendengar yang masih mempunyai pandangan skeptikal terhadap pendidikan TVET dan mengubah persepsi bahawa bidang TVET bukan lagi sebagai pilihan kedua. Silakan Datuk Dino. Nak ubah persepsi ataupun pandangan skeptikal setengah masyarakat kita ni. Okey, kepada para pendengar ataupun penonton, di sini saya ingin menekankan bahawa bidang TVET bukan lagi pilihan kedua untuk anak-anak. Jika tuan-puan ingin anak-anak berjaya dalam perniagaan, IKM Besut adalah institusi yang terbaik. Okey, contoh yang terdekat terbaik sekarang ni untuk ubah pandangan skeptikal terhadap pendidikan TVET ni adalah diri saya sendiri sekarang ni dalam program diri saya. Okey, cara dengar tu haruslah yakin dan percaya bahawa TVET merupakan salah satu bidang yang mampu menjana pendapatan untuk masa depan anak-anak semualah. Kebanyakan saya sebut saya hanya dengan menghabiskan pengajian di peringkat sijil di IKM Besut. Ramai antara kami telah membuka perniagaan sendiri dan tidak kurang juga yang telah bekerja pendapatan sangat kehidupan. Baik, akhir sekali Puan Salahiyah, saranan kepada semua pendengar khususnya lepasan SPM 2020 yang dah pun peroleh dari segi keputusannya, yang telah mengambil keputusan mereka pada hari ini kan, berminat dalam bidang TVET, boleh memilih TVET MARA sebagai pilihan pertama. Saranan kepada mereka. Saya selaku pensyarah IKM Besut khasnya mewakili MARA mengalu-alukan lepasan-lepasan SPM yang mendapat result hari ini untuk meneruskan kerjaya di bidang yang diminati. Kalau tak minat pun insyaAllah, bila masuk kita tak akan asuh. Kita akan asuh supaya dia nampak peluang dan ruang itu. Yang mana, jangan bimbang, masuk dekat IKM atau KTM, kita hanya buat sebenarnya amali, kita akan ada juga teori. Dan kemudahan-kemudahan lain yang kita tawarkan masuk ke IKM atau KTM, seperti yang kita sedia maklum daripada awal lagi, kita ada sediakan allowance, kita ada sediakan asrama, makluman untuk allowance, CJ kita bagi RM250, diploma RM300, dan dengan rezeki dan ruang seperti ruang, insyaAllah kita akan melahirkan graduate TVET yang memenuhi keperluan industri. Dan dalam masa yang sama, untuk memenuhi resolusi IR 4.0, kita akan terus mengikut perkembangan semasa, insyaAllah. Jangan ragu, jangan rusing. Teruskan ikut promosi-promosi yang MARA dan di IG, di Facebook dan juga di media-media seperti inilah. Okey, baik. Apa pun terima kasih Datuk Dino kerana bersama-sama kami. Terima kasih juga kepada Puan Salahiyah. Ya, Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih juga. Stay safe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada anda yang berminat untuk melanjutkan pengajian ke Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM, MARA Japan Industrial Institute atau MJII dan Institut Kemahiran MARA IKM, ini ada berita baik untuk anda, terutamanya lepasan SPM 2020. Pengambilan untuk sesi pengajian Mei 2021 masih dibuka sehingga 21 Jun 2021. Maklumat lanjut anda layari sahaja www.tvetmara.edu.my.
Sekian dulu untuk program TVET Mara. Kita baru saja bersama-sama Puan Syalahiah binti Mat Sood yang merupakan pensyarah kanan program Sijil Teknikal Kejuruteraan Mekanikal Lukisan Reka Bentuk Institut Kemahiran Mara IKM Besut, dan Datuk Hafizuddin bin Hamidi atau lebih dikenali sebagai Datuk Dino yang merupakan pengarah urusan NAR Blue Steel Sdn Bhd dan NAR Niaga Resources Sdn Bhd Kota Baru Kelantan dan merupakan alumni IKM Besut. Terus dengar Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Kapsul Grad TVET.